Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus bersama-sama kami. Tiba masanya untuk Ruang Bicara malam ini bersama-sama saya, Ziana Nasir. Kita bersiaran selama 1 jam dan untuk edisi hari Khamis 20 Januari 2022, saya harapkan semuanya baik-baik belaka. Dan apa yang kita nak bincangkan malam ini adalah sesuatu yang diperkatakan oleh semua orang sekarang ini di media sosial juga, susulan isu kesesakan yang dilaporkan berlaku di Plaza Tol berikutan pelaksanaan sistem teknologi identifikasi frekuensi radio atau RFID. Jadi untuk itu malam ini kita bawakan topik sistem RFID berkesan atau tidak. Satu persoalan di situ. Jadi untuk membincangkan perkara ini kita bersama-sama Dr. Syahri Nasir yang merupakan pensyarah kanan pengangkutan dan logistik Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Kampus Puncak Alam di studio. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kerana bersama-sama kami. Malam ini bukan Dr. Syahri saja bersama-sama kita, kerana menerusi dalam talian juga kita bersama-sama Encik Ahmad Yazid Osman yang merupakan Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM. Assalamualaikum Encik Ahmad Yazid. Waalaikumsalam. Baiklah. Ya, baik. Kabar baik. Kita juga harapkan semuanya baik-baik belaka walaupun ada juga keluh kesah, rumutan yang kita dengar kan sejak beberapa hari ini berkaitan dengan RFID itu sendiri. Sebagai permulaan, saya nak tanya dengan doktor sendirilah. Mengapa doktor merasakan sistem RFID ini dilaksanakan? Ada sebut RFID dan sebagainya. Ya. Terima kasih Ziana, dan sebenarnya satu sebutannya betulnya adalah RFID lah. Dia Radio Frequency Identification. Ya. Dan RFID ini bukanlah satu teknologi yang baru sebenarnya, telah lama digunakan dalam bidang transport dan logistik. Dan kalau kita lihat dari mungkin sebab penggunaan di bidang logistik tu tidak menyeluruh kepada pengguna secara terus. Jadi bila dah digunakan dalam sistem toll collection kita ini, semua dah tahu apa tiba-tiba RFID menjadi satu benda penting. Ya. Dan sistem ni sebenarnya kalau berdasarkan kepada teknologi yang ada, dia adalah satu sistem yang agak berkesan. Terutama sekali di dalam untuk tracking of vehicles, untuk kalau dalam logistik kepada untuk inventory control, tracking dan macam-macam lagi. Dan dia dapat mengurangkan penggunaan manpower untuk kita lebih efisien dan lebih boleh meningkatkan produktiviti. Jadi saya rasa berdasarkan kepada konsep-konsep tersebut, jadi mungkin RFID telah digunakan untuk sistem toll collection, dan bukan di Malaysia saja, di beberapa negara pun turut juga menggunakan sistem ini. Dan ia terbukti boleh memberi kesan yang baik dari segi kalau dalam kita punya sistem toll ni mungkin lebih efisien lagi. Tapi di Malaysia sebaliknya pula, bila berlaku awal-awal ini. Jadi saya merasakan sistem itu berkemungkinan, saya tak kata betul, mungkin ada masalah, tetapi saya lebih melihat lebih kepada bagaimana kita nak manage sistem itu, supaya pengguna dan juga rakyat boleh lebih merasakan sistem itu user friendly, dan memang dapat membantu mereka dalam menggunakan laluan highway kita setiap hari. Kita akan panjangkan lagi bicara tentang perkara berkenaan apa lagi tambah baik yang perlu dilakukan untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Cuma di sini Encik Ahmad Yazid, kita di sini tidak bercakap mengenai technical. Itu di luar bidang kuasa kita. Sekarang ini kita hanya mewakili pengguna itu sendiri. Encik Ahmad Yazid, apa respon awal apabila mendengar tentang sistem RFID ini dilaksanakan? Saya terus terang sebagai warga kota sudah pun beralih kepada RFID ini hampir setahun, sejak bulan puasa tahun lepas. Jadi pandangan saya tentang RFID ini, saya rasa kelebihan dan kebaikan dia jelas, kerana kita tidak perlu lagi memikirkan tentang perlu top up tacenggo kita apabila kita berada dalam lebuh raya tertentu, dan secara automatiknya ia menolak daripada e-wallet, dan jadi dari segi pengguna kota, pengguna yang dah biasa sudah pasti akan lebih menyukai RFID ini berbanding sistem yang sebelum ni, iaitu smart tag. Namun demikian, bagi mereka yang tidak mahu menggunakan sistem itu, masih lagi ada sistem tacenggo, yang di mana mereka tetap boleh menggunakan tangan dan menggunakan kad itu kepada peranti dan mengesannya secara automatik. Dan setengah kita tengok ada orang pakai kerotan lah, sebagainya untuk extender kepada tacenggo tu.
Jadi sistem RFID ni sebagaimana Dr. kata tadi itu adalah sistem yang agak matang dan telah pun digunakan di pelbagai aplikasi dalam logistik, tol dan sebagainya. Dan saya fikir ia adalah satu bentuk penambahbaikan yang telah ditawarkan oleh PLUS dan Touch 'n Go, dan saya rasa wajar. Namun permasalahannya adalah kaedah mereka menggunakan tanpa memahami. Pengguna masih belum biasa menggunakan teknologi baru. Oleh itu masih yang lebih lama perlu diperlukan untuk memastikan pengguna bersedia. Tak silap saya dalam apabila dia mula dilancarkan, pada mulanya Touch 'n Go memberi secara percuma. Dan saya tak silap saya antara penerima awal. Dan selepas tu dia charge RM15. And then last kali baru dia charge RM35. Maknanya dia sudah mempunyai data bahawa bagaimana proses yang perlu dilalui nak memastikan keberkesanan mereka yang telah migrate kepada RFID, dan permasalahan-permasalahan yang akan timbul apabila pemasangan RFID itu mungkin tidak mencapai piawaian yang sepatutnya dan sebagainya. Tapi lazimnya sepatutnya sudah ada data-data ini, dan sekiranya ia dilakukan serta-merta di seluruh negara, pihak-pihak berkuasa termasuk Touch 'n Go perlulah mengambil maklum apakah kesan yang akan berlaku. Dan di kota dan di lebuh-raya di Lembah Kelang ini, kalau kita lihat semua lebuh-raya masih memberi ruang kepada semua orang menggunakan ketiga-tiga pilihan. Yang agak anehnya, kenapa jadi kecoh dalam 2-3 hari ni, PLUS telah memaksa semua bertukar kepada RFID serta-merta, dan sudah pasti mengejutkan mereka yang sudah biasa menggunakan smart tag. Saya rasa itu isu yang utama. Sekiranya ia melakukan kaedah sebagaimana lebuh raya yang di Lembah Kelang, saya rasa kurang isu dan tidak ada timbul kesesakan sebagaimana yang kita nampak. Jadi ini satu perspektif dari segi macam doktor kata tadi, kaedah mereka deploy perubahan ni, upgrading ni secara skala besar sepatutnya lebih bijaksana dan lebih berharusi kesan kepada pengguna yang belum bersedia untuk menukar. Sistem itu cukup cantik, cukup bagus. Cuma dari segi cara nak upgrade sistem itu sendiri dan juga makluman kepada semua pengguna Plaza Tol supaya mereka lebih cakna, memerlukan sedikit masa agaknya untuk mereka memahami dan mengetahui dengan lebih lanjut lagi kaedah yang terbaik untuk memasang stiker RFID itu sendiri kan. Sebab ada juga yang membeli secara dalam talian. Macam-macam rumutan yang kita dengar, yang kita baca sebenarnya. Kalau kita lihat mesyuarat kabinet memutuskan pengguna lebuh raya perlu diberikan pilihan sama ada nak gunakan RFID, Touch 'n Go atau Smart Tag untuk bayaran charge tol. Jadi apa pandangan doktor dalam hal ini? Pada pandangan saya, pada permulaan ini seharusnya perkara itu perlu dilaksanakan. Kami faham bahawa ini adalah juga dalam proses satu penggunaan RFID ini adalah proses untuk kita panggil penjitalan Malaysia. Dan kita pun dah banyak menggunakan, lepas ini pun sistem telco kita pun akan ke 5G dan seterusnya. Dan dengan adanya cara pembayaran yang berbeza, 3 tadi, saya rasa dia perlu ambil masa. Kita tak boleh macam Cik Yazid mention tadi, betul, semua orang mungkin ada yang tidak bersedia lagi untuk sistem tersebut. Jadi ketiga-tiga sistem perlu ada. Jadi perancangan untuk melaksanakan RFID ini perlu dibuat secara berperingkat. Kita nak buat satu pertukaran yang agak besar, agak drastik, kerana penggunaan lebuh raya di Malaysia ini adalah agak tinggi. Di Lembah Kelang, terutama di Lembah Kelang lah. Dan dan saya agak bersetuju dengan kabinet lah, sekiranya perlu diberikan kepada pengguna supaya buat pilihan sendiri pada masa sekarang. Tetapi as time goes on, saya rasa RFID ini boleh nanti akan menjadi satu sistem yang digunakan oleh semua orang. Betul. Sebab kita pun dah sistem tol kita pun dah berubah banyak kali. Kalau kita ingat sebelum ini, setiap tol di Lembah Kelang semua menggunakan sistem yang berbeza untuk automatic paymentnya. Dan pada masa zaman menteri, masa tu saya ingat Datuk Seri Samir Velu menjadi menteri, dia paksa semua operator tukar kepada Touch 'n Go, tukar kepada Smart Tag. Jadi
perubahan itu berlaku. Betul. Tetap berlaku, tetapi dia takes time. Yang mana syarikat operator yang lain terpaksa invest, tukar sistem, tapi akhirnya semua sistem di lembah tol di Malaysia menggunakan touch and go, dan dia menyenangkan semua rakyat dengan satu sistem sahaja. Betul. Jadi saya nampak ini pun patutnya berlaku pada cara yang sama. Jadi perlu ada peringkat, perlu ada saya rasa peringkat ni pun perlu diberitahu kepada pengguna. Kan, bila fasa itu akan berlaku setiap fasa, dan saya rasa maklumat seperti ini tidak perlu hanya dipegang oleh operator tol sahaja. Jadi pengguna boleh bersedia dan tahu perubahan akan berlaku, dan ianya akan memberikan kita satu sistem yang lebih baik. Macam telefon kita pun, kerajaan akan berhentikan dia 3G, dia mungkin datang lagi sebelah sini, dah stop. Sebab teknologi sentiasa berubah. Ya. Kita zaman dulu kita guna analog tukar pada digital, dan sekarang makin upgrade. So sistem berubah, teknologi berubah, jadi awareness pengguna ini pun kita turut kena ubahkan. Kita tak boleh berharap pengguna tu ubah sendiri. Bayangkan kalau kita cerita tentang warga emas yang nak adapt pada sistem, perubahan ini berlaku, tapi sekiranya mereka tak tahu dengan touch and go e-wallet lah, macam-macam sistem, jadi berkemungkinan maklumat tak sampai kepada mereka, dan mereka pun masih lagi mengharapkan touch and go dan smart tag nak keluar ke highway, masuk ke tol, jalan bertol. Jadi perlu ada satu fasa yang akan memberikan mereka satu tempoh masa untuk mereka menggunakan sistem yang lama sebelum total perubahan berlaku menggunakan RFID ini. Ya, perubahan itu perlu, tapi perlu dilakukan secara berperingkat-peringkat, tidak secara drastik. Okey. Cuma di sini ada juga yang menyuarakan kenapa kaedah kutipan menggunakan kad touch and go dan smart tag dihentikan untuk memberikan jalan ataupun laluan kepada pelaksanaan kutipan tol menggunakan teknologi RFID yang dilaksanakan secara menyeluruh. Mungkin Encik Ahmad Yazid ada pandangan dalam hal ini? Ada. Pandangan ni seperti semua orang, kita semua tak faham kenapa ia perlu dihentikan serta-merta. Itu dah jawapan saya rasa. Semua rakyat tertanya-tanya kenapakah touch and go sistem smart tag dia perlu dihentikan serta-merta, dan memberi jalan secara drastik untuk mereka semua mengambil menggunakan teknologi RFID yang baru. Sebagai contohnya, saya sebagai pengguna, saya bersetuju sistem RFID ini lebih baik, lebih efisien, lebih menyenangkan saya. Namun demikian, untuk touch and go dan plus mengambil keputusan untuk menghentikan penggunaan smart tag serta merta, dan untuk pengetahuan semua, dia dah beritahu awal lah 15 Januari dia semua akan convert kepada itu. Cuma orang tak sangka, rakyat tak sangka dia akan hentikan smart tag tu serta-merta. Jadi ia menimbulkan polemik seolah-olah ada agenda untuk menguntungkan beberapa pihak, ataupun vendor tertentu, ataupun agenda untuk meningkatkan keuntungan yang touch and go atau sebagainya. Jadi meningkatkan penggunaan pembelian stiker RFID ini. Ini yang menjadikan punca sedikit ketidakpuasan rakyat, kerana kalau dia buat sebagaimana dia buat dahulu, di mana dia memberikan stiker ni secara percuma dan dia mengadakan sistem memaksa ini, dan pastinya rakyat kurang marah sebab dia dapat percuma. Tolong tukar for free, dan sila guna RFID. Takkan ada rakyat marah sebab dia tukar secara percuma. Tapi hari ini dia paksa rakyat beli RM35, kalau tidak tak boleh guna highway. Yang itu menjadi polemik dia. Jadi yang itu persoalannya saya tak boleh jawab. Soalan tu juga saya tertanya-tanya, dan ia menimbulkan polemik dan ketidakpuasan rakyat. Dan saya rasa kaedah yang baik sebagaimana kaedah telah pun dicadangkan oleh Kabinet, di mana rakyat perlu diberi masa untuk menggunakan semua kaedah yang telah sedia ada, dan selepas itu mungkin touch and go boleh memberi masa dan pengumuman dan kesedaran kepada pengguna-pengguna bahawa kita akan phase out smart tag ni dalam masa yang tertentu. Saya rasa itu yang lebih bijak. Dan macam Dr. kata tadi lah, kita dah ada pengalaman ni dah. Kita ada pengalaman ni zaman berubah touch and go, smart tag. Saya ingat lagi masa dekat nak lalu highway depan Hotel Listin tu ada Sprint, dia ada guna sistem yang lain.
Sekarang dah tak ada sistem tu, semua guna smart tag. Ya. Jadi benda ni, proses ni dah tahu, data ni kita dah ada, pengalaman kita dah ada. Jadi saya rasa bagi pihak rakyat semua agak kecewa dan tertanya-tanya kenapa kita tidak menggunakan pengalaman yang lama, kaedah untuk melakukan satu perubahan drastik sebesar ini. Baik, satu jenis salah, Doktor, yang diguna pakai. Salah. Ya, saya sebab kita bukan di dalam PLAS, saya pun tak tahu rancangan mereka. Tetapi saya rasa pengalaman mereka semasa perubahan daripada cash kepada cashless, di mana kalau kita ingat masa tu banyak banner dikeluarkan di setiap tol mengatakan tarikh-tarikh ini akan digunakan. Setiap kali orang yang lalu tol hari-hari ini, sebab biasanya pengguna yang menggunakan tol ni akan guna hari-hari guna. So dia baca hari, 15 bulan ni akan pakai ni, 15 bulan akan pakai ni, 15 bulan. Tapi dalam RFID ni saya tak nampak satu banner tau ya. Cuma ada diwar-warkan di mungkin dalam media, dalam social media, tetapi di tol tu sendiri satu banner yang besar mengatakan okey 15 hari bulan ni kita pakai RFID. Tidak ada. Jadi dia mungkin dia telah memerangkap lah memerangkap pengguna yang tidak bersedia untuk menggunakan sistem RFID ini. Doktor, apa yang lebihnya sistem RFID ni jika nak dibandingkan dengan kad Tachego ataupun Smart Tag? Dia daripada pemahaman saya lah, RFID ni sistem ni dia gunakan radio frekuensi dan dia punya cara dia untuk detect sesuatu benda sepatutnya dia lebih baik lagi sepatutnya. Dan macam saya mention tadi, ada juga banyak negara yang menggunakan sistem toll collection yang juga menggunakan sistem RFID ini. Dan mereka pun tidak ada toll, sebab saya nampak in the future mungkin toll booth tidak akan ada di Malaysia. Berkemungkinan mungkin dia akan tukar pada sistem gantry, di mana orang lalu je di bawah gantry tersebut dan dia boleh detect menggunakan RFID. Dan sistem ini kalau dalam logistik yang lebih saya lebih tahu, di mana maklumat yang ada di dalam, contohnya dalam barangan yang dibawa, dia akan terus secara automatiknya dia akan terus detect, terus masuk dalam sistem, dan dia akan mempercepatkan lagi. Itu yang dia harapkan dilaksanakan dengan penggunaan toll collection ini. Dan secara amnya sepatutnya sistem ini dia berjalan dengan baik. Saya tidak pasti sama ada masalah yang banyak berlaku kata tidak dapat detect kan. Kita kena berundur. Macam smart tag jugalah, kadang-kadang tak dapat detect. Dan saya tak pasti sama ada PLAS ada data mengatakan mungkin berapa kali kereta sangkut dan terpaksa mengundur. Kan, saya rasa dia orang ada semua itu. Saya rasa dia data tu semua tak dapat dengan menggunakan RFID. Data tersebut semua punya ada, dan saya rasa kereta yang lepas dengan secara sempurna mungkin lebih banyak daripada yang mengundur ke belakang. Tapi bila mengundur ke belakang itu yang menyebabkan dia terpaksa menyebabkan congestion. Sebab kalau kita baca dalam media masa pun yang menyebabkan jam permulaan ni lah, kereta terpaksa berpindah dari RFID lane ke lane Tachego biasa dan terpaksa cross lane. Jadi kita fahamlah bila ada cross lane dia akan mengganggu kelancaran trafik di situ. Tapi secara dasarnya sistem ini dia dapat melincirkan lagi perjalanan kenderaan untuk melepasi sesuatu toll collection areas. Dan saya pun, walaupun saya tidak mengguna lagi RFID ini, kan, tidak mengguna lagi, tapi dari segi pemerhatian ianya agak lancar, sekiranya dia dapat detect, itu je. Okey, baik. Doktor belum lagi menggunakan RFID, tapi Encik Ahmad Yazid merupakan pengguna RFID. Dah agak lama juga kan Encik Ahmad Yazid? Sudah. Jadi bagaimana dari segi tahap kepuasan bila menggunakan sistem berkenaan jika nak dibandingkan dengan Tachego, Smart Tag? Saya menyokong penuhnya sistem RFID ini, sebab saya sebagai pengguna yang menggunakan lebuh raya dengan cukup banyak sekali, sebagaimana semua sedia maklum di Lembah Kelang ni, ia melancarkan perjalanan dan saya tidak perlu fikir sama ada Smart Tag saya ada bateri atau tidak. Ataupun dan saya tidak ada, alhamdulillah saya tidak mengalami masalah stiker koyak telah luntur keberkesanan ni kerana panas. Saya bernasib baik kerana stiker saya yang saya letak kepada dua kenderaan saya kekal dan tidak terkesan dengan mana-mana gangguan
ataupun pencuci kereta dan sebagainya tidak timbul. Untuk saya lah. Jadi saya tak ada, saya rasa dia ada satu sistem yang lebih baik. Dan cuma saya rasa ini lebih kepada kebiasaan pengguna. Kalau kita biasa guna phone iPhone, kita mesti rasa selesa guna phone Android. Walau macam Android tu 3 kali lagi mahal daripada iPhone tu, kita tetap biasa. Sama juga kalau kita guna Samsung ataupun brand-brand iPhone, Android yang lebih tinggi, kita takkan selesa guna dengan iPhone walaupun sama mahal atau lebih mahal. Jadi benda ini adalah sesuatu yang saya fikir syarikat korporat besar seperti Tacenggo Plus semua dia maklum. Ia memerlukan masa, dan cuma sebagaimana doktor sebut tadi, data-data ni semua sedia maklum dan mereka sudah patut anticipate masalah yang berlaku sekiranya mereka bergantung sepenuhnya pada RFID. Ada dalam 10 kali atau 100 kali mungkin sekali je dia tak detect, tapi kebarangkalian dia dapat detect. Tapi kalau ada kelemahannya, adalah syarikat Plus atau syarikat-syarikat lebuh raya menggunakan Tacenggo perlulah ada mekanisme yang memudahkan kenderaan yang tidak cukup duit ataupun tidak dapat detect untuk terus ke depan dan dapat membayar kemudian, bukan reverse. Sekarang smart tag tak cukup duit pun kena reverse. RFID tak detect pun kena reverse. Benda ni yang masalah dia. Tacenggo tu pula pun satu. Kenapa kena guna tag? Convert lah kepada e-wallet, jadi tidak ada timbul kena top up tiba-tiba dekat Tacenggo lane. Jadi semua isu-isu ni sebenarnya tak ada kaitan dengan RFID, smart tag dan Tacenggo. Tapi kaedah mereka untuk menyusun perjalanan dan memungkinkan tidak ada kebarangkalian kemungkinan perjalanan itu terhenti akibat kelemahan sistem tol itu sendiri. Yang semua sedia maklum, apa yang berlaku di smart tag masih berlaku di RFID, cuma mungkin dari kadar dia sedikit rendah ataupun berbeza. Data ni kita tak tahu. Ini mungkin saya bias sebagai pengguna RFID, tapi mungkin data yang sebenar boleh memberi keyakinan kepada rakyat secara amnya. Sistem RFID ini akan melancarkan perjalanan dengan lebih signifikan berbanding dengan smart tag. Yang pastinya smart tag kena pakai bateri, RFID ni tak ada. Kita boleh beli 3 RFID stiker ni dengan nilai 1 smart tag. Tapi rakyat dah biasa 10 tahun pakai smart tag. Jadi syarikat Plus, syarikat Tacenggo perlu ambil maklum proses mengalihkan pengguna smart tag kepada RFID ni perlu mengambil masa. Itu dia. Perubahan itu perlu, tetapi dari segi nak membiasakan sesuatu yang baru, itu yang mengambil masa sedikit. Dan satu lagi perkara, ada juga yang menyuarakan bagaimana dengan kenderaan yang sebelum ini memang dah ada sensor untuk smart tag sebagai contohnya. Itu macam mana pula? Memang ada kenderaan baru yang ada built-in smart tag lah. Kalau tak silap saya, smart tag ni satu tool, tetapi dia perlukan juga kad Tacenggo tu. Jadi kalau saya nampak sekiranya kereta itu dah built-in dengan smart tag, saya tak rasa dia boleh digunakan lagi untuk RFID ni. Saya rasa lah. Saya rasa tidak boleh sebab dia tetap lagi perlu menggunakan kad Tacenggo untuk smart tag itu. Jadi sebab itu saya rasa apa yang penting untuk memastikan supaya pertukaran ini berjalan dengan lancar. Saya nampak dia mungkin saya percaya Plus dah buat benchmarking. Saya percaya benchmarking sistem mana yang paling terbaik yang mereka ingin laksanakan untuk toll collection di Malaysia bersama-sama dengan Tacenggo. Dan bila perubahan ini berlaku, saya rasa satu awareness program perlu lebih agresif pada saya, supaya rakyat mengetahui tentang apa itu RFID yang lebih detail, dan macam mana nak top up, apa itu e-wallet. Saya tak rasa semua orang tahu apa itu e-wallet. Orang tahu itu Tacenggo, orang akan tahu. Tapi bila kita tentang e-wallet, dan kena ingat Plus ini bukan saja di Lembah Kelang. Plus ni adalah di seluruh Malaysia, daripada utara sampai ke selatan. Jadi penggunaan e-wallet itu, saya rasa tak semua orang menggunakan e-wallet. Personally saya pun tidak ada e-wallet. Saya pakai Tacenggo, saya tak pernah ada e-wallet lagi. Sebab pada masa sekarang saya belum nampak lagi keperluan untuk saya pakai. Tapi bila ada RFID ini,
dah kena pakai dah. So orang-orang yang dapat maklumat mungkin dia dah tahu cara-cara untuk kita menggunakan atau top up dan seterusnya. Tetapi bagi pengguna-pengguna yang mungkin rakyat yang berada di kawasan pendalaman contohnya, yang mungkin sekali-sekala nak keluar menggunakan highway. Jadi mereka dah tahu tentang touch and go, which mereka mungkin akan pakai sebab touch and go sekarang dia meluas. Parking boleh pakai, banyak benda boleh pakai, di merata boleh pakai. Jadi orang juga mempersoalkan, kalau touch and go, kita boleh pakai di banyak tempat. Kita boleh bertukar-tukar kereta. Kita boleh gunakan untuk naik bas. Tapi bila RFID, hanya untuk kereta itu sahaja. Jadi kalau ada 2 kereta, perlu ada 2 RFID. Ada 3 kereta, 3 RFID. Dan kita tak boleh menggunakan RFID itu di tempat lain. Tetapi dengan e-wallet yang ada di embed ke dalam sistem itu, e-wallet tu boleh gunakan di mana-mana. Jadi perkara yang seperti begini, orang kata apa, advantage dengan adanya bukan saja RFID itu saja, tetapi dengan ada e-wallet touch and go itu, di mana e-wallet pun sekarang dah digunakan dengan meluas. Jadi plus dan touch and go perlu melihat satu program untuk mendidik rakyat supaya nampak. Sebab sekarang kita nampak RFID saja. Betul, kita tak nampak dari segi kaitannya dengan e-wallet tu. Dan e-wallet sekarang dah makin luas digunakan. Betul. Jadi sebab itu dia perlu memberi satu pemahaman kepada pengguna. Bukan RFID itu sahaja. Kalau nampak RFID saja, memang orang kan macam-macam lah. So dia kena bagi satu package untuk memberitahu pada pengguna, okey, RFID mungkin fungsi macam ni, tapi e-wallet ni akan fungsi macam ni. Which anda boleh gunakan untuk other things juga yang mungkin sama seperti touch and go. Jadi saya rasa promosi itu perlu ada. Dan it will take time. Macam Cik Ahmad Yazid kata, touch and go mata dah mungkin 10 tahun, 15 tahun dipakai. Lebih. Orang dah selesa dengan sistem tersebut. Jadi untuk membuatkan sistem yang baru, kita perlu lihat. Rakyat Malaysia ni, kita boleh terima perubahan saya rasa. Contoh yang paling baik, MySejahtera. Dalam masa 2 tahun ni, saya rasa semua orang pakai. Even orang yang berusia kan? Betul. Kan? Ayah saya sendiri pun dah berusia lebih kurang 82 tahun. Pada permulaannya ada masalah nak pakai, tapi sekarang dia pun dah tahu, pergi ke kedai kena scan. Semua dah tahu. Tapi sistem itu pun ditambah baik dari semasa ke semasa. Bila pengguna memberikan pendapat, MySejahtera pun upgrade. Jadi saya rasa dalam masalah, bukan dalam konsep RFID ini pun saya rasa perlu dibuat. Walaupun Plus itu adalah syarikat swasta kan, GLC yang menjalankannya, bukan daripada kerajaan secara direct. Tapi saya rasa kalau konsep yang sama digunakan untuk memberikan awareness kepada rakyat, saya rasa benda ini akan boleh diterima dengan penambahbaikan yang positif supaya win-win situation lah. Touch and go pun akan menang, Plus pun akan menang, dan rakyat pun boleh menerima sistem yang ada. Saya rasa perkara itu perlu dilihat dengan begitu serius pada saya. Okey, baiklah, kita akan sambung lagi perbincangan kita kejap lagi tentang sistem RFID berkesan. Satu persoalan di situ sebab kita tahu masih ramai lagi dalam kalangan pengguna Plaza Tol sendiri yang rasa macam tak puas hati dan sebagainya. Tapi saya nak anda terus saja setia bersama-sama kami hingga ke hujung siaran untuk kita bawakan lebih lagi informasi supaya kita sentiasa cakna tentang apa saja yang berlaku dan keperluan kita sebagai seorang pengguna di lebuh raya. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ya, kembali bersama-sama saya Zainal Nasir untuk Ruang Bicara malam ini. Kita bincangkan sistem RFID berkesan atau tidak. Satu persoalan di situ kita bersama-sama Dr. Syahri Nasir, pensyarah kanan pengangkutan dan logistik Fakulti Pengurusan dan Perniagaan dari UiTM Kampus Puncak Alam di studio. Juga kita bersama-sama di talian iaitu Encik Ahmad Yazid Uthman, Fellow kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM. Baik, saya teruskan dengan Encik Ahmad Yazid. Encik Ahmad Yazid, adakah inisiatif pelaksanaan ini wajar untuk disambut baik oleh pengguna, dan adakah pelaksanaan RFID ini merupakan langkah yang terbaik untuk elak kesesakan di Plaza Tol? Saya rasa realiti dia untuk apa-apa sistem berskala besar, kalau kita ada terlampau banyak pilihan dan ia akan menimbulkan lagi masalah yang lebih teruk. Kalau kita tengok negara-negara membangun yang lain, dia hanya ada 1-2 sistem saja pembayaran secara cashless yang akan menjadi pilihan semua rakyat. Begitu juga di Malaysia, Touch and Go menjadi syarikat yang bertuah
kerana Touch and Go ini ada di mana-mana, termasuk dalam IC kita sendiri. Jadi tak ada satu orang Malaysia yang kata dia tak ada akses kepada sistem Touch and Go ini. Okey, itu nombor satu. So persoalannya sekarang, adakah sistem ni lebih baik? Dan sebagaimana doktor kata tadi, sebenarnya ramai yang tidak pun faham kelebihan dan kebaikan sistem e-wallet dan RFID ni, dan kenapa ia ada kaitan. Sebagai contoh, saya tunjuk dalam e-wallet saya, Touch and Go ni, saya boleh isi semua kad yang saya ada, dan saya boleh tag yang setiap kad tu kepada stiker di kereta yang berbeza, tapi saya bayar semua. Jadi efisien. Jadi saya boleh letak kad, semua kad-kad anak saya, isteri saya, kereta, semua boleh dalam satu aplikasi yang saya uruskan, dan saya boleh top up semuanya, tak ada masalah. Tapi hanya pada e-wallet sajalah. Tapi untuk sistem yang bukan e-wallet itu masalah. Jadi Touch and Go sebenarnya ada satu legacy di mana ia bermula dengan sistem bayaran yang card based, yang bukan cloud e-wallet based. Jadi yang ini isu dia, kenapa dia perlu kembalikan RFID. Sekiranya ia berubah ke RFID, kita tidak akan ada lagi timbul isu dalam kesesakan tu kena top up ke dalam mesin yang dekat tepi jalan tu ataupun sebagainya, kerana segala penambahan nilai boleh dilakukan melalui online secara sistematik. Okey, isu dia sekarang, adakah ini keadaan terbaik? Ini keadaan terbaik kalau kerajaan atau Touch and Go atau Plus menanggung kos perubahan ini, dan ia barulah sistem yang terbaik. Kerana kerajaan Touch and Go kena faham, rakyat selama berpuluh tahun telah pun melabur dalam menggunakan peranti-peranti smart tag ini. Malah ada syarikat-syarikat kenderaan telah menjadikan smart tag ini sebahagian daripada peranti kenderaan yang built in kan. Jadi saya fikir kalau dari satu segi dari segi teknologinya, saya tak dapat nafikan ia ada sistem baik, namun kerajaan perlulah menanggung kos ini. Jadi tidak ada polemik yang menuduh syarikat yang diberi monopoli ini dibiarkan mengambil kesempatan kerana undang-undang yang dia sendiri tetapkan supaya rakyat semua migrate secara automatik dengan tak ada pilihan. Jadi yang ini menimbulkan. Jadi saya fikir kalau ini boleh kalau Touch and Go boleh kembali kepada proses memberi penggunaan, bagaimana mereka memulakan pilot project itu, di mana mereka memberi secara percuma kepada sebahagian besar pengguna smart tag. Saya rasa itu adalah keadaan yang lebih baik dan akan diterima umum, kerana mereka akan memahami kebaikan RFID ini dan tidak menimbul polemik sama ada syarikat yang diberi monopoli ini mengambil kesempatan dalam keadaan rakyat masih lagi tertekan dalam keadaan ekonomi yang pelbagai, kenalah pula membayar lebih banyak wang untuk kerana dipaksa, bukan kerana diberi pilihan. Okey, kerana dipaksa. Apa yang boleh doktor komen, ataupun apa lagi penambahbaikan jika kita nak sentuh isu-isu, memang banyak isu akan berbangkit bila sebut tentang sistem ini kan, yang masih baru bagi setengah orang yang mungkin jarang-jarang menggunakan Plaza Auto. Seperti kata doktor sendiri, yang mereka di ibu kota mungkin tak ada masalah, yang dah biasa guna. Bagi yang jarang-jarang guna ni, jadi dia mungkin ada alternatif lah sepatutnya yang boleh diberikan sekiranya sistem tersebut memberikan kepayahan kepada pengguna. Dan salah satu tadi yang mungkin yang orang akan memikirkan, macam mana kalau tiba-tiba kredit kita tak cukup wallet tu. Kalau dalam smart tag kita kena undur lah. Kan, adakah kalau sistem kita bagi macam-macam kita bagi a negatif, kita bagi dia satu, lepaskan juga betul, tapi kita ada satu proses macam mana kita nak detect balik, dan orang kena bayar in the future ke, so on and so forth. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhannya, kalau sistem di beberapa negara di mana pembayaran tu dibuat setelah bil itu dihantar ke rumah.
bukan dalam sistem tu sendiri. Dia detect menggunakan RFID punya sistem, tapi masuk dalam satu sistem dan bil tu akan hantar ke rumah dan you kena bayar. Besok bila bayar, lepas tu kena bayar lah. Yalah. Tapi kalau di Malaysia buat begitu, saya rasa agak susah lah. Kita pun tengok baru-baru ni orang bayar sama-samanya tertunggak begitu banyak sekali. Tunggu diskaun. Itu dapat diskaun. Jadi saya rasa kalau sistem begitu nak buat di Malaysia, selalu sekali lagi kita kena didik dulu rakyat kita macam mana nak berfungsi sedemikian rupa. Ya, Encik Yazid. Saya setuju dengan doktor tu, doktor. Saya rasa kita tak ada pilihan. Kalau kita takut orang tak bayar, nanti jam lagi teruk. Betul. So dia memandangkan objektif kita nak menyelesaikan masalah jam ni. Sekiranya top up tak cukup, mungkin kita boleh denda. Maknanya dia kena bayar double. Jadi dia lebih berhati-hati memastikan nilai itu sentiasa tinggi. Kalau kena sekali kalau kata kita keluar highway dekat Alustak kena bayar RM50, tengok tak cukup, dah beratur. Jadi saya dan kad saya jadi tolak 50 lah. Tapi pasal saya tak top up awal, saya kena bayar dah tambah RM10 contoh. Maknanya orang lebih beringat, orang lebih sedia. Tapi itu mungkin menambah kemarahan lagi. Orang lagi marah strategi nak mengelakkan daripada mereka melakukan dengan apa berkali-kali kan. Dia akan continue buat ambil kesempatan dia akan driver satu Malaysia, lepas tu dia keluar dia tak nak bayar balik dah. Itu masalah lah. So kita dengan RFID ni sebenarnya saya setuju dengan doktor tu, tapi dengan RFID ni benda tu lagi senang. Sebab apa? Sebab setiap e-wallet ataupun RFID itu akan ada tagging dengan orangnya, pemilik akaun. Jadi kalau saya tak nak bayar, saya dalam sistem telah melakukan kesalahan dan telah dikenal pasti. Kalau tak cenggu sekarang, saya bagi kat doktor. Doktor letaklah smart tag doktor tak langgar, saya kena. Kalau tapi dalam e-wallet tak ada. Jadi e-wallet ni sebenarnya memudahkan kaedah yang kita cadangkan. Tapi walaupun mana pun saya setuju isu dia, jangan bagi orang reverse. Okay. Dan insya-Allah tak ada orang marah. Apa sistem pun kita okey sebab tak jam. Ya juga kan. Okey, dalam masa sama saya nak kongsikan juga antara respon balas yang dinyatakan oleh penonton kita di live Facebook ketika ini. Izam bin Ibrahim dikata the whole system kena kaji balik bermula dengan lokasi pemasangan stiker tu, terutamanya replacement untuk stiker yang rosak maupun ada faktor sampingan. Betul, saya setuju. Sebab sekarang ni kalau offhand, kat mana kita nak pasang RFID ni? Sebab satu, saya rasa Tashengo pun tidak ada promosi yang besar-besaran. Dulu saya tahu memang dia ada bagi percuma, saya ingat ada buat, memang ada promosi. Tetapi sekarang ni kalau sekarang saya nak cari RFID untuk pasang, saya kena masuk dekat dia punya website dia, dapatkan kalian baru dapat di mana tempat dia untuk pasangan RFID ni. So sepatutnya dia lebih, sekiranya nak digunakan di seluruh Malaysia, dia akan lebih user friendly dan lebih memudahkan orang untuk mendapatkan stiker tersebut. Berkemungkinan ada sistem-sistem yang boleh digunakan, mungkin letak mereka di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan seperti apa macam stesen minyak atau letakkan staff secara permanent untuk satu tempoh masa yang agak panjang, janganlah seminggu 2 minggu saja. Mungkin boleh buat macam itu supaya dia punya outreach kepada semua orang tu akan lebih. Jadi orang nak pasang stiker satu masalah, orang nak fahamkan sistem tu lagi satu masalah. Jadi dia akan takes time. Jadi kalau Tashengo dan juga Plus dapat melaksanakan dengan lebih sistematik dan lebih outreach yang lebih banyak, saya rasa tidak akan ada masalah untuk kita. Tapi doktor, Encik Yazid, saya setuju sebab dalam masa kat Lembah Kelang dulu, masa dia mulakan kempen, memang kami pasang dekat Petronas, dekat sekeliling Petronas, banyak kempen dia meluas. Jadi saya tak faham kenapa sebelum 15 Januari ni benda ni tidak berlaku di luar bandar. Setuju. Tak faham. Sunyi sikit kan. Saya setuju dengan doktor. Sebab dekat PJ, dekat Petaling Jaya memang mudah. Kita nak beli, pergi dekat Petronas tertentu, tengok ada orang yang promosikan RFID. Dia tukar pasang, dia tukang test, dan benda tu tak ada kecoh. Orang buat sikit-sikit, satu hari ada 3 kereta 4, 5 lama-lama, dan lepas tu kita settle.
Jadi saya agak pening kepala. Kenapa dia tak duplicate proses sama sebelum 15 hari bulan tu. Kurang-kurangnya semua bandar-bandar. Ya, betul. Saya rasa kalau dia buat sebelum 15 hari bulan lagi tu dengan lebih lagi agresifnya, dan orang kata 15 hari bulan ni akan ada sistem baru. Jadi sebelum tu promosi dia buat ini kita buat dah lama. Kadang-kadang orang tak perasan. Saya yakin doktor kalau dah buat dia buat macam tu, hari ni doktor dah ada RFID, dah ada e-wallet, semua dah. Betul. Dalam individu ni. Tapi sebab dia tak buat, jadi dia kita ada keadaan di mana pengguna lebuh raya tak tahu pun macam mana nak pasang, macam mana nak download e-wallet untuk memudahkan RFID, tak tahu pun semua ni. Jadi ini satu benda yang kerajaan perlu, saya sebut kerajaan sebab benda ni ada kaitan dengan proses mewujudkan masyarakat yang digital cashless. Jadi membantu Tan Cheng Goh dalam mempromosikan RFID ini akan ada kesan sampingan meningkatkan penggunaan e-wallet lah. Dan mungkin benda ni ada double edge sword yang mungkin menambah nilai pada dasar-dasar kerajaan dalam sektor penggunaan digital. Wallahualam. Ya, kalau kita nak sebut sesuatu isu apa yang dibangkitkan, disuarakan, dirungutkan oleh pengguna itu sendiri, pastinya banyak sebenarnya. Kalau di Facebook juga ada yang menyatakan jadikan RFID ni sebagai pelengkap, bukan mandatori. Apatah lagi dalam keadaan tekanan ekonomi sekarang yang katanya everything need money. Okey, dia saya bagi contoh ni 2019 2020 boleh bagi tag RFID percuma. Kenapa tak sekarang bagi percuma? Sekarang ni suruh beli online, dah lah kena bayar, lepas tu pasang sendiri. Itu antara yang disuarakan. Jadi bagaimana caranya untuk sistem ini diterima sebaik mungkin oleh pengguna kita? Bermula hari ini mungkin kita boleh mula untuk belajar, dan juga pihak yang sepatutnya memberikan lebih lagi pendedahan supaya sampai dari segi infonya itu sendiri dan meyakinkan pengguna untuk beralih kepada RFID. Saya rasa satu perkara yang paling penting saya rasa yang perlu dibawa oleh Tan Cheng Goh dan Plus pada saya lah adalah dia kena war-warkan tentang fasa-fasa yang nak dilaksanakan, peringkat-peringkat yang nak dilaksanakan. Bilakah 100% RFID ini targetnya untuk dibuat? Katakanlah targetnya 2026 ke 2030 ke contohnya lah, satu tarikh untuk dibuat. That means bila ada tarikh di mana bila tarikh ke semua sistem RFID akan digunakan secara meluas, jadi buat peringkat-peringkatnya, bagaimana peringkat-peringkat untuk kita laksanakan. Dan mungkin pada masa yang sama dia perlu buat juga target market dia di mana dulu yang perlukan, yang diperlukan areas yang untuk meningkatkan lagi penggunaan RFID ini. Mungkin paling senang di katakan di kawasan bandar lah, mungkin di Lembah Kelang pertama sekali. So buat peringkat. Jadi bila maklumat tu sampai kepada pengguna, mereka akan dapat okey, tahun ni kita semua kena pakai, semua kena pakai RFID contohnya. Kalau lihat di negara-negara maju pun, bila mereka mewawarkan sesuatu perkara yang nak dilaksanakan, contohnya untuk penggunaan kereta elektrik, Norway, UK semua dah ada tarikh masa-masa yang ditetapkan. Malaysia pun dah satu tarikh masa yang ditetapkan bila nak dapat. Jadi bila ada satu goal yang kita dah buat, jadi kita ikut, dan fasa ini perlu diberitahu kepada rakyat, pada pengguna. Jadi bila pengguna tahu dan pengguna boleh merasakan bahawa kita akan laksanakan perkara ini. Jadi kita boleh buat, kita boleh lebih dekat. Dan juga dia kalau saya pernah sekali pengalaman di Stockholm, Sweden, bila mereka memperkenalkan satu sistem baru. Apa mereka buat adalah selepas dia buat trial run dalam masa 6 bulan trial run dibuat, mereka mendapatkan pandangan rakyat kata sistem tersebut, sama ada sistem tersebut memberikan kebaikan atau tidak. Jadi bila dia buat survey tersebut, survey itu dibuat untuk penduduk yang tinggal di dalam Stockholm itu sendiri dan juga penduduk yang tinggal di luar Stockholm. Jadi mereka mendapat satu data di mana penduduk dalam Stockholm menerima sistem tersebut, tapi penduduk luar Stockholm tidak menerima sebab pendapat mereka rasa sistem ini dia orang pakai sekali-sekala. Dia bukan selalu, tapi penduduk Stockholm dia kata dia pakai selalu. Jadi dapat pendapat yang berbeza. Jadi macam perkara seperti ini, saya mengatakan bahawa Plus atau saya mesti buat satu kajian mendapatkan pendapat rakyat. Saya rasa itu mungkin tidak perlu, tetapi sekiranya mereka ada mendapatkan pandangan daripada pengguna, sistem mana yang mungkin mereka lebih comfortable, lebih senang selepas RFID ini berjalan dengan trial run.
Jangan buat sekarang. Kalau buat sekarang memang semua orang tolak. Kalau buat sekarang, kalau hari ini buat satu kajian, saya boleh jamin semua akan menolak RFID ini. Tetapi buat satu trial run macam kata, mungkin dapat satu tengok penggunaan dia macam mana. Trial kena lebih lama lagi sedikit supaya pengguna lebih dapat merasakan sistem itu lebih baik dan kemudian mereka boleh buat keputusan. Itu pada pandangan saya. Ya, saya pasti juga ramai yang merasakan teknologi apa yang mereka suka adalah ia memudahkan. Tapi mereka tak nak sesuatu yang menyusahkan mereka. Teknologi itu cukup bagus sebenarnya untuk mempercepatkan lagi segala urusan, melancarkan lagi pergerakan kenderaan. Cuma di sini dari segi proses awalnya itu untuk memperkenalkan kepada pengguna. Cik Amin Aziz, ada cadangan lain tak untuk penambahbaikan supaya pihak berwajib memastikan yang sistem ini tidak akan membawa masalah kepada pengguna? Saya rasa mungkin oleh kerana kesan yang besar kepada pengguna lebuh raya kita dengan rasio pemilikan kenderaan kita yang cukup tinggi, saya rasa mereka tidak boleh melakukan apa-apa perubahan tanpa mendapat pandangan rakyat. Dan juga kerajaan perlu main peranan untuk memastikan mereka tidak sewenang-wenangnya menambah kesusahan ataupun kos kepada rakyat. Ya. Itu nombor satu. Jadi oleh yang demikian, kalau betul kita nak menghindari ataupun mengelakkan keadaan seperti ini berlaku, mungkin Tak Cenggo Plus perlulah memberitahu kerajaan, kementerian yang bertanggungjawab, apakah strategi perubahan teknologi yang akan berlaku dalam tempoh 10 tahun. Dan sekurang-kurangnya ia pun dapat dikongsi dengan rakyat. Jadi kita dapat memberi maklum balas penambahbaikan kita perlukan. Contohnya, mungkin dalam masa yang akan datang kita tak perlu bicara tentang peranti apa nak letakkan kereta, tapi kita kembali kepada sebagaimana yang dicadangkan oleh doktor tadi, sistem gantry yang di mana tidak ada palang. Dan di mana kita dapat melihat setiap kenderaan menggunakan nombor plate saja. Dan kalau dia tak bayar tol, kita terus saman dan menggunakan sistem kerajaan untuk membantu. Jadi ini ada kaitan dengan kerajaan memainkan peranan sebagai pembela rakyat, pemudah cari rakyat dan menambah nilai pada proses sektor swasta yang memberi nilai tambah kepada proses keselesaan hidup rakyat. Kerana mereka mendapat konsesi secara total, secara penuh, dan mereka dimiliki kerajaan. Oleh itu hubungan pihak pengusaha lebuh raya, kerajaan perlulah bekerjasama memastikan apa saja yang mereka lakukan mendapat feedback rakyat dan mendapat tentangan yang seminimal mungkin. Jadi kita boleh elakkan keadaan yang sebegini berlaku hari ini. Ya, kita tak nak pelaksanaan dilakukan secara drastik seperti sebelum ini dan menimbulkan panik, menimbulkan rasa tak puas hati dalam kalangan pengguna itu sendiri. Agak-agaknya bila kita sebut tentang ini patut dilakukan secara berperingkat-peringkat. Maknanya ada tempoh masa untuk membiasakan pengguna dengan sistem ini. Berapa lama jangka masa yang diperlukan agaknya untuk memastikan pelaksanaan sistem RFID ni secara menyeluruh supaya pengguna itu sendiri dapat buat persediaan, memahami dan seterusnya dapat membiasakan diri mereka dengan penggunaan sistem ini? Kalau ikut tempoh masa, pada saya mungkin tak ada satu masa yang spesifik yang kita boleh buat. Tapi kalau saya melihat sekiranya perancangan dibuat dengan untuk memberikan lebih maklumat kepada pengguna, saya merasakan mungkin dalam masa 1 tahun ini pihak kerajaan, mungkin pihak Tak Cenggo, pihak Plus dapat melaksanakan satu kempen yang lebih agresif. Mungkin mereka kena spend kot buat iklan di TV ke, mungkin lebih kan, macam mana kadang-kadang syarikat swasta untuk mempromosi benda-benda baru, cara pembayaran baru, mereka keluarkan iklan di TV macam mana penggunaan dia apa semua. Saya mungkin kena buat macam itu for the CSR supaya orang akan tahu macam mana penggunaan itu dibuat. Jadi kalau dalam masa setahun ini, tapi dia kena plan tu kena ada. Sekiranya target market mereka berjaya mereka buat dalam masa setahun ini, saya rasa perubahan tu boleh dilaksanakan. Sebenarnya saya pun tak nampak dalam masa setahun ini akan jadi 100%. Tetapi saya merasakan mungkin untuk total keseluruhan bertukar kepada sistem RFID ini dengan tanpa pakai lagi smart tag dan Tak Cenggo, saya rasa mungkin akan ambil masa 3-4 tahun lagi pada saya. Dia akan agak lama jugalah untuk supaya orang lebih faham, orang boleh tahu cara penggunaannya, dan at the same time orang boleh phase out sistem yang lama supaya kita boleh bertukar kepada sistem yang baru. Tapi sekiranya mereka
tidak dapat meyakinkan, dia bukan mendidik, saya letak kataan mendidik lah, mendidik kepada pengguna untuk menggunakan sistem ini. Dan kata Cik Ahmad tadi, dengan kos yang rendah lah, kan, sebab kos tu mainkan peranan yang agak penting. Kalau RM35 satu, ada 3 biji kereta, dah berapa kan. Jadi saya rasa itu je mainkan peranan. Saya tak nak komen pasal kos lah, sebab saya melihat di perspektif yang berbeza, kan. Jadi kalau dia ada masa untuk mereka mendidik pengguna, mendidik kebaikan RFID, kebaikan sistem e-wallet dan seterusnya, dan apa kebaikan-kebaikan yang ada, macam saya cakap tadi, satu package yang mereka dapat tunjukkan kepada rakyat. Saya rasa benda ini boleh diterima. Saya rasa kita rakyat Malaysia satu rakyat yang boleh menerima perubahan. Saya tak nampak ada satu kesusahan untuk mereka menerima, tetapi maklumat tu kena ada. Tanpa maklumat mereka tidak boleh decide. Cik Ahmad Yazid, 3-4 tahun, takkah itu merupakan satu tempoh masa yang agak lama untuk kita berubah, untuk kita beralih menggunakan sistem baru? Saya rasa kalau ambil masa 3-4 tahun tak lah. Sebab apa? Sebab apa? Teknologi berubah dengan cukup pantas sekali. Jadi kalau proses peralihan memerlukan masa begitu lama, dan bukan masalah pengguna, masalah teknologi, masalah mereka yang mempromosikan teknologi itu. Jadi saya tak salahkan rakyat, macam doktor kata, ini bukan masalah pengguna, ini masalah mereka yang ingin menambah nilai pada menukarkan teknologi yang rakyat sudah biasa. Saya rasa dia perlu dilakukan dalam setahun, dan saya yakin sekiranya dilakukan dengan benar, dengan betul, majoriti akan melihat bahawa mereka yang ada masalah top up tu akan berlaku pada pengguna Smart Tag dan kurang berlaku pada pengguna RFID. Tapi benda ni hanya mereka yang menggunakan RFID je akan mengiktiraf. Dia kena pastikan majoriti pengguna pun bersetuju, dan secara naturalnya macam Dato' kata, semua akan beralih dengan rela hati kerana melihat kelebihan yang mereka terima. Jadi saya rasa 3-4 tahun terlampau lama. Kalau betul lah itu ambil masa, dan saya salahkan pihak berkuasa dan tak jenggot lah kerana lambat sangat memberi penerangan. Tapi kalau saya jangka, kalau betul nak dapat beri nilai kepada rakyat dan juga pengguna jalan raya, dalam setahun lebih sesuai lah, dengan insentif kewangan dan juga sokongan serta program-program pendidikan yang sebenarnya doktor katakan tadi. Ya, dari sudut pengguna, apakah persediaan kita sebagai pengguna untuk memastikan sistem RFID ini serasi dengan semua peringkat, semua golongan? Sebagai pengguna, kita walaupun kita ada grievances, kita rasa marah dengan sistem yang ada, tapi kita perlu melihat juga sekiranya sistem yang ditambah baik ini, adakah ia dapat memberikan satu kepuasan kepada kita. Cik Ahmad Yazid katakan dia pakai RFID, dia puas, dia puas hati. Dan saya pun merasakan berkemungkinan itulah pendapat yang diberikan oleh kebanyakan yang dah menggunakan RFID ini. Jadi pendapat mereka ini yang telah menggunakan RFID ini amat penting untuk digunakan untuk memberitahu kepada kita yang nak berubah ni. Jadi kalau dan sebagai pengguna, kita perlu melihat perubahan ini satu perkara yang positif yang kita boleh buat. Sebab kalau kita rasakan benda ni akan menyusahkan kita, dan kita tak akan terima sampai bila-bila. Jadi itu satu pendapat itu kita tak boleh tukar. Itu adalah pengguna masing-masing. Tapi sekiranya pihak-pihak yang terlibat dapat mendidik, dapat memberikan satu perspektif yang berbeza terhadap pengguna-pengguna yang tidak mahu, yang tidak rasa tidak rela untuk berubah ini, saya rasa sekiranya melakukan dengan betul, macam dengan peringkat-peringkat yang betul, dengan cara yang betul, saya rasa dia akan memberikan lebih maklumat kepada pengguna-pengguna yang tidak mahu bertukar ini. Saya rasa mereka pun akan bertukar juga sampai satu masa yang ditetapkan. Tapi perlu diberikan masa lah kepada pengguna untuk lebih memahami lagi cara pelaksanaan RFID ini, supaya dia lebih memberikan kesan yang lebih positif kepada pengguna. Perlu diberikan lebih masa untuk pengguna, dan saya luaskan maklumat ataupun beri penerangan yang tepat kepada pengguna tentang sistem yang akan digunakan ini, RFID. Seandainya perlu dilaksanakan secara menyeluruh
tidak dilakukan secara drastik. Apapun, terima kasih banyak-banyak Dr. Syahri Nasir, Pensyarakanan, Pengangkutan dan Logistik Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, kampus Puncak Alam, kerana bersama kami. Terima kasih juga kepada Encik Ahmad Yazid Osman, Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu MTEM, kerana bersama-sama ruang bicara malam ini. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada masa ada ruang, kita jumpa lagi untuk kita bincangkan lebih lagi mungkin isu-isu masih lagi berkaitan dengan pengguna ataupun teknologi itu sendiri, sistem yang perlu sentiasa ditambah baik untuk kemajuan kita bersama sebenarnya. Baiklah, sampai di sini dulu untuk ruang bicara malam ini. Saya Zina Nasir, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam.